Sayyidina Umar bagi separuh, dan dia tunggu Abu Bakar bagi berapa. Abu Bakar bagi semua harta dia, dan hanya tinggal Allah dan Rasul yang kata kan. Now cuba kita tengok point of view yang sedikit berbeza. Macam mana Abu Bakar boleh bagi full semua? Apa bezanya dia dengan Umar radhiyallahu anhum? Bersama saya lagi Nur Sabrina dalam segmen Semeja bersama CGM. Okey, seperti kebiasaannya kita akan bersembang dengan staf Cinta Gaza Malaysia, dan hari ini ada juga satu lagi tetamu khas yang sebelum saya kenal dia saya tak rasa pun dia terkenal, tapi rupa-rupanya bila saya kenal dia, oh ini rupanya terkenal juga. Okey, so tak nak kita drag masa, so saya akan terus menjemput beliau untuk memperkenalkan diri dan juga sedikit latar belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajwad, dipanggil Ajwad bin Muhammad Syafi'i, selaku dalam CGM sebagai menguruskan departmen dana lah, dana dan juga kerjasama strategik. Okay. Saya berasal di Bandar Baru Bangi, Selangor. Okey, tadi Tuan Ajwad dah serba sedikit terangkan latar belakang Tuan Ajwad, iaitu daripada tinggal dekat mana, nama penuh. Mungkin boleh kita pergi lebih mendalam. Okey, sebelum Tuan Ajwad menyertai Cinta Gaza Malaysia, siapa Tuan Ajwad? Saya Ajwad yang sekarang dan Ajwad yang dulu adalah orang sama. Sebelum ni saya belajar lah. So sebelum saya masuk CGM, saya belajar di University Sains Islam Malaysia, USIM, ambil degree Bachelor of Law and Syariah, Undang-Undang dan Syariah. Habis belajar, bekerja sendiri sekejap, kemudian saya apply untuk masuk dalam CGM lah. Satu soalan yang menarik perhatian saya, bidang pengajian Tuan Ajwad merupakan law, undang-undang, tapi kenapa tiba-tiba masuk NGO? Bukan sepatutnya sekarang adalah seorang lawyer yang mempertahankan itu ke? Saya berpendapat apa yang kita belajar tak semestinya itu yang kita buat. Sebab kita belajar tu tengok pada tujuan lah. Macam saya sendiri, saya belajar undang-undang dari awal lagi memang tak bertujuan untuk menjadi seorang peguam ataupun orang yang bertugas dalam bidang inilah. Cuma saya seronok untuk belajar undang-undang. Dan saya bermula dengan CGM sebagai sukarelawan. Jadi bila mana dah mula kenal dengan Cinta Gaza Malaysia, habis belajar, dan saya pun apply lah untuk masuk CGM. Walaupun saya bidang undang-undang, tapi saya rasa masuk CGM bukan bermakna saya meninggalkan apa yang saya belajar, tapi saya menggunakan pengalaman dan juga kemahiran yang saya belajar untuk bidang sekarang. Macam tu. Saya bersetuju lah dengan Tuan Ajwad, sebab zaman sekarang ni tak semestinya bila kita belajar pada satu bidang tu kita bekerja terus dengan mengikut bidang yang kita ambil sebelum ni. Okey, Tuan Ajwad menyertai CGM pada tahun berapa tu? 2020. So kalau tahun 2023 dah masuk 3 tahun lah. Belum lagi lah. Belum lagi. Oh, belum genap lagi. Genap 3 tahun tu pada bulan berapa? Bulan Disember. Saya masuk 1 Disember 2020. Oh, so kiranya to be exact 2 tahun jugalah. Okey, faham. Dan perjalanan Tuan Ajwad sepanjang dekat dalam Cinta Gaza Malaysia ni, boleh kongsi sedikit tak macam mana perjalanan daripada awal sehingga akhir, dan bagaimana Tuan Ajwad nak adapt daripada bidang pengajian yang kita tahu adalah undang-undang, tiba-tiba melompat ke dalam dunia sukarelawan. Adakah Tuan Ajwad memilih CGM ni kerana minat ataupun sekadar macam nak mencuba-cuba je? Soalan tu menarik lah, buatkan saya berfikir panjang. Sebab saya dah fikir lama dah sebelum ni. So saya boleh kongsikan. Saya sebelum masuk CGM, jujur katalah memang saya ada kerisauan, kalau masuk CGM nanti aku ada ke jiwa kemanusiaan lah. Itu memang saya fikir. Sebab saya orang kata saya ni jenis macam tak faham perasaan orang lain, tak bersimpati dan sebagainya. Tapi itulah, saya risau kan, kalau masuk CGM bekerja, tak ada jiwa kemanusiaan tu, macam mana saya nak buat kerja ni. Tapi apa yang berlaku masa tu ialah saya masuk CGM, masa tu jawatan kosong adalah content eksekutif. So kebetulan tak, saya memang tengah seronok belajar marketing, belajar sendiri je lah kan, attend kelas, cuba buat itu, cuba buat ini je lah, PKP kan, macam-macam kita cuba. So bila berjumpa dengan Tuan Johan, kita apply pun konten jawatan yang saya tengah minat nak belajar. Saya masuk dengan mindset nak belajar. So bila along the way cuba buat
tugasan-tugasan yang diberikan. Benda tu kena dengan apa yang saya suka buat. Jadi tak ada isu tak ada jiwa kemanusiaan ke tak, sebab kita nature kita di Malaysia ni membantu, tidak directly turun on ground kan. Tapi kerja-kerja pejabat pun ada juga. So saya rasa itulah yang membuatkan kenapa saya masih di sini lah. Maksudnya saya memang seronok dengan apa yang saya buat lah. Faham. So sepanjang dalam tempoh 2 tahun lebih tu, apa cabaran yang Tuan Ajak berdepan? Sebab saya yakin dalam tanggungjawab skop tugas yang Tuan Ajak fokus sekarang ni adalah copywriting juga, betul? Selain daripada fundraising. Pernah lah. So apa cabaran yang Tuan Ajak pernah hadapi? Cabaran kalau personal dengan organisasi tu saya cuba pecahkan sikit lah. Kalau personal tu, individu, saya sendirilah macam mana saya nak adapt dengan tugasan yang diberikan ni. Sebab CGM adalah satu organisasi yang berkembang dan berkembang laju lah bagi saya. So saya sendiri personally, macam mana saya nak memberi kepada CGM dengan lebih banyak, saya pun kena upgrade diri saya sendiri lah kan. Contohnya saya bermula sebagai content, kemudian berkembang menjadi marketing executive, kemudian sekarang ni memegang tugasan untuk menguruskan jabatan. So itu pun dah satu cabaran yang mencabar dalam masa 2 tahun. Banyak perkembangan tu berlaku. Dia memerlukan juga tanggungjawab dan juga kemahiran yang lebih lain. Dalam organisasi pula, semua sedia maklum CGM sangat-sangat viral pada tahun 2021. Masa tu bila viral, donation bertambah tinggi lah berbanding tahun sebelumnya, 2020. So masa naik, benda yang naik cepat akan turun dengan cepat lah. So donation pun naik 2021. Tahun 2022 saya rasa semua sama, bisnes ke NGO ke, sama-sama menghadapi penurunan. Kalau NGO ni donation lah. Jadi kami perlu berfikir cara baru, apa lagi kita perlu buat supaya dana cukup, supaya projek boleh dijalankan. Sebab tanggungjawab kami dalam Jabatan Dana adalah untuk memastikan dana ada untuk buat projek. Betul. Kalau dana tak ada, macam mana projek berjalan, betul? Betul. Saya berdasarkan perkongsian daripada Tuan Ajak ni, boleh nampak lah dana ni memang antara tunjang penting di dalam NGO untuk bergerak kerja dan untuk kerja di dalam lapangan, dan juga termasuk untuk menjalankan operasi dalaman itu sendiri. Saya nampak juga daripada penglihatan saya, pandangan saya pun, saya nampak yang bahagian fundraising ni memang sangat sibuk. Maksudnya macam setiap hari sibuk, ada je. Lepas settle satu program, nak settle program yang lain. Lepas settle program ni, ada program yang lain. Buat masa sekarang, kalau nak tahu para pendengar, mereka sekarang memfokuskan kepada projek Ramadan, betul? Preparation ke arah tu lah. Preparation ke arah tu. So mungkin Tuan Ajak boleh kongsikan juga tak, macam mana dalam apa orang kata gerak kerja di dalam fundraising, macam mana kalian menetapkan sasaran tertentu. Okay, menarik dalam CGM ni, kita mengamalkan buat apa sekalipun akan capai tujuan dengan syariat lah kan. So apa yang ditetapkan, contohnya tahun ini kita sasarkan sekian amount. So kita buatlah apa sekalipun yang boleh dicapai sasaran tersebut lah. Sebagai contoh, Ramadan tahun ini kita sasarkan insyaAllah 5 juta untuk dapatkan donation dan melaksanakan projek. Jadi dalam jabatan kita sekarang ni, kita ada bahagian partnership untuk perhubungan luar. Kita ada bahagian marketing, ataupun kalau boleh percakap lagi, kita ada content writer, kita ada digital fundraising ataupun marketing. Jadi dengan cara tu kami merancanglah apa aktiviti fundraising, aktiviti pengumpulan dana yang boleh dibuat secara dalam talian online. Apa pula aktiviti lain yang kita boleh buat on ground, ataupun yang kita perlu berhubung secara bersemuka dengan orang. Dengan cara kena katalah apa yang jadi tahun lepas. Macam contohnya, macam saya cerita lah, donation berlaku penurunan online. Sebab apa? KP dah selesai, orang dah mula keluar, duit pun dah mula orang simpan supaya ada emergency saving. Betul. Itu kita observe lah dunia sekarang. Jadi online kita tak tinggalkan lah, tapi kita cuba cara baru. CGM ni NGO yang baru. Jadi kalau tuan-tuan pergilah ke kedai mana pun, takkan jumpa tabung CGM. Jadi mulai hari ni, insyaAllah kan, minggu ni dan seterusnya, akan mula nampak kedai-kedai di sekitar Bangi dan seluruh Malaysia lah akan datang, insyaAllah. Kita letakkan tabung supaya memudahkan lagi penderma-penderma kita untuk beri donation melalui fizikal. Faham. So kita cuba cara barulah. Tapi cara baru ni sebenarnya cara lama yang dah dibuat oleh NGO lain.
we are learning. InsyaAllah. Kalau ikutkan memang macam Tuan Ajak kata, cara baru, cuma benda tu orang kata konvensional punya teknik kan. Tapi tak dinafikan pada zaman sekarang ni, walaupun orang memfokuskan kepada atas talian, at the same time orang perlukan juga fizikal tu. So kita dah nampak pergerakan cara gerak kerja di dalam jabatan fundraising ataupun jabatan dana. Saya tertarik untuk bertanya satu soalan yang mana saya sendiri dapat daripada beberapa orang yang melawat ataupun yang bertanya, apa beza Cinta Gaza Malaysia, Aman Palestin dan juga Cinta Syria Malaysia dan juga banyak-banyak NGO yang memfokuskan kepada Palestin? Apa yang membezakan setiap NGO ni? Mungkin Tuan Ajak boleh kongsikan sedikit apa menyebabkan para pendengar ni kenapa para pendengar podcast kita ni perlu menyumbang kepada kita? Okey, soalan yang baik dan soalan ni perlu dijawab dengan baik jugalah. Dalam konteks apa yang kita bincang? Kalau kita konteks projek, mungkin berbezalah dengan orang yang lain lah yang saya rasa lebih layak untuk menjawab. Dalam konteks pengumpulan dana, kita NGO ni, kita bekerja untuk orang yang memberi dana tersebut. Tugas kita, contohnya kalau kat Malaysia ni, CGM menguruskan dana. Kita akan tengok projek apa yang sesuai, kita salurkan dana. Dan dalam bersama, bila kita nak buat projek, kita ada juga kempen-kempen pemasaran ataupun kempen-kempen pengumpulan dana untuk dapat dana. Jadi kita bukan nak membandingkan dengan NGO lain, tapi saya cuma nak bagi tahu, kalau tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar ini nak bantu, nak bersama-sama dengan Cinta Gaza Malaysia untuk berkongsi dana dan kita salurkan kepada Gaza, kelebihan kita ialah kita ada reporting yang baik lah. Kenapa? Orang kata NGO lain ada juga wakil-wakil di Gaza, tapi bezanya wakil kita adalah orang Melayu kita sendiri. So CEO Cinta Gaza Malaysia, Nadia An-Nuri, berada di Gaza dan boleh tengok gambar buku ni. Ini adalah buku yang kedua yang telah dihasilkan oleh Tuan Nadia An-Nuri. Pengalaman beliau sendiri berada di Gaza dan apa yang dia buat. Beza kalau kita lah, kita dengar, kita call mak kita, mak apa cerita kampung, okey ke, sihat ke mak? Okey lah tu, kucing kat rumah dah beranak 5. Kita dengar macam biasa-biasa je. Tapi bila kita balik kampung, kita tengok dah beranak 5. Setiap seekor tu ada kos dia. Contohlah ini fikir pasal duit kan. Ada kos dia. Bagi makannya, pasirnya macam mana. Makan pula tak nak makan biasa-biasa, nak makan ikan rebus. Berapa kos? Bawah seekor. Kalau dah 5 ekor kucing. Bila kita berada di situ, kita akan rasa sendiri pengalaman tu. Sebab itulah saya sendiri bila dengar pengalaman Tuan Nadir, orang yang rasa sendiri dengan orang yang dengar tak sama tau. Jadi bila kita rasa, kita sampaikan kepada penerima-penerima kita kenapa kita kena buat projek ni. So we are doing it sebab kita faham. Sebab itulah kami beri jamin dana-dana yang diberikan oleh penerima kita, InsyaAllah kita akan uruskan dengan baik dan kita akan bagi reporting. Menarik. Dekat situ dah nampak transparansi lah, betapa telusnya cara Cinta Gaza Malaysia bergerak kerja. Jadi satu lagi perkara, tak sia-sia juga sebenarnya Tuan Nadia An-Nuri menerbit 2 buah buku. Yang pertama, kalau tak silap saya, penjara terbesar di Palestin ni, kalau tak silap saya. Dan kemudian untuk siri kedua, Seinci dari Kematian. So berdasarkan 2 buku ni saja, kita sebenarnya dah boleh dapat rasa macam mana pengalaman suasana kat Palestin tu, dan kita sendiri juga boleh nampak macam mana duit yang ataupun dana yang disalurkan tu bergerak. Sebab saya tertarik juga tahu dengan satu soalan daripada pengunjung kita, pengunjung bus yang kita selalu buka. Antara soalan menariknya, dia tanya kepada saya, dia kata, betul ke korang salurkan duit ni kepada kepada Palestin? Bukan ke Palestin tu dah dikelilingi Israel? Mungkin Tuan Ajak ada jawapan yang lebih tepat. Betul ke dana tu disampaikan kan? Soalan dia. Saya menjawab sekali persoalan macam mana korang bagi bantuan ke sana. Untuk pengunjung ataupun penonton kita di Persatuan Cinta Gaza Malaysia yang tengok live ataupun yang dengar podcast ni, kena tahu dulu macam mana keadaan kat sana sebenarnya. Yang kita bantu ni adalah mainly di Gaza. Dalam masa yang sama ada juga projek-projek kita bantu di Tebing Barat. Dalam masa yang sama ada juga kita bantu di negara-negara lain, termasuk Malaysia lah sendiri. Jadi kalau di Gaza, specifically di Gaza adalah sebuah kawasan yang dikepung 100%. Masuk dikepung,
masuk dikepung ialah literally ada dinding yang mengepung. Maksudnya dia tak boleh keluar. Dan ada pintu tak nak masuk. Macam mana orang keluar masuk? Ada di Rafah, kawasan Mesir. Tapi yang menjaganya adalah Mesir lah. Maksudnya kalau kata boleh masuk, boleh masuk. Tak boleh masuk, tak boleh masuk. Jadi macam mana bantuan disampaikan? Kita tak sampaikan bantuan berbentuk fizikal. Contoh musim sejuk, boleh tak kami nak bagi baju-baju kami kepada orang sana yang kesejukan? Minta maaf, tak boleh. Sebab apa? Tak boleh nak bawa barang ke sana. Betul. Jadi apa yang Cinta Gaza Malaysia buat ialah kita berikan dana dalam bentuk kewangan kepada orang dalam, dan orang dalam membeli di dalam Gaza sendiri. Contohnya dia perlukan makanan-makanan, dana itulah diberikan untuk membeli barang mentah. Contoh dia perlu baiki rumah, so barang-barang semua daripada dalam Gaza. Jadi bantuan kita ni salurkan directly kepada tim kita di sana. Ada pejabat Cinta Gaza Malaysia di sana, dan mereka menguruskanlah projek apa yang perlu. Mereka gunakan dana tu untuk melaksanakan projek yang perlu saja. Faham. Dan saya yakin pengikut Cinta Gaza Malaysia juga boleh mengakses laporan ataupun bukti yang dana itu telah disalurkan melalui YouTube Cinta Gaza Malaysia, sebab tim media sendiri dah sediakan bahan-bahan untuk membuktikan yang memang saluran dana yang kalian telah sumbangkan tu benar-benar membantu mereka di Palestin. Okey, baik. Kita dah go through bagaimana gerak kerja Tuan Ajwad dan juga bagaimana tim fundraising bergerak kerja, dan juga bagaimana dana itu menjadi manfaat kepada penerima. Mungkin kita beralih kepada topik yang baru. Mungkin Tuan Ajwad boleh kongsikan pengalaman yang paling best lah dekat dalam CGM ni. Apa pengalaman yang bagi impact dalam hidup Tuan Ajwad sepanjang bekerja di Cinta Gaza Malaysia? Paling best yang pertama, dua lah. Yang pertama, bila kita turun padang on ground, kita Cinta Gaza Malaysia memang tak dapat ke Gaza. Ramai orang tanya, siapa yang dah pernah pergi Gaza? Tak ada. Staff kami seorang je pernah pergi, Puan tapi kita ada projek Malaysia bila mana contohnya berlaku banjir baru-baru ni. Kita ke Terengganu, kita ada dalam masa sama, ada juga contohnya saya ikut teman Tuan Adi ke Kedah untuk beri ceramah. Seronoknya ialah bila mana kita tahu kita buat kerja bukan kerja seorang-seorang. Contoh bila saya ikut Tuan Adi ke Kedah pergi ceramah, ada pakcik-makcik yang bagi tahu, oh makcik ikuti perkembangan Cinta Gaza Malaysia ni, hari tu masa Ramadan ada buat bantuan baiki lampu kan. Contoh kita seronok sebab apa? Oh, aku kat office tu kan 24 orang je, tapi seluruh Malaysia membantu dan menyokong apa yang kita buat. Itu yang buatkan saya seronok lah. Yang kedua, saya seronok bila tengok tim Cinta Gaza Malaysia sendiri. Kita tahulah kat mana-mana pun akan ada orang yang rajin, ada orang yang biasa-biasa je, tapi kita tengok yang baik lain. Dalam Cinta Gaza Malaysia sendiri ada orang yang dia tak pandang pun siang ke malam. Maksudnya kadang malam-malam sanggup buat meeting, sanggup berbincang dengan rakan-rakan kerjasama kita di luar waktu pejabat. Ya, mungkin ini benda biasa juga di tempat lain pun mungkin, tapi kita tahu kebanyakan orang akan ada komitmen masing-masing terikat dengan waktu bekerja saja. Luar waktu bekerja nak buat benda lain lah kan. Tapi itu tidak berlaku dalam CGM lah. CGM kebanyakan orangnya kalau kita faham kan, kalau ada keperluan kita all out. So all out itulah yang saya kagumi dan saya seronok berada dalam circle ini. So itulah kot antara pengalaman yang saya rasa mungkin tak dapat tempat lain. Satu perkongsian yang menarik, sebab tak semua orang memberi jawapan yang sama seperti Tuan Ajwad. Kebanyakan mereka berkongsikan pengalaman yang secara peribadi lah, tapi dari sudut pandangan Tuan Ajwad, ia adalah satu pengalaman yang secara ramai, yang bukannya secara peribadi. Mungkin peribadi untuk Tuan Ajwad, tapi menurut pandangan saya, dia macam satu melibat apabila orang lain tu ada, itu dah memberikan kebahagiaan untuk Tuan Ajwad. Okey, baik. Kita mungkin dah kesuntukan masa, dan saya yakin Tuan Ajwad pun mengejar masa untuk dengan meeting, sebab semua seperti yang saya dah maklumkan tadi kan, Tuan Ajwad ni memang antara orang penting lah. Mungkin Tuan Ajwad boleh kongsikan kepada orang ramai, kepada para pendengar kita, bagaimana mereka nak join sukarelawan, ataupun lebih tepat, apa nasihat kepada mereka untuk join sukarelawan. Sebab saya yakin sukarelawan ni tak fit kepada semua jiwa orang. Ada setengah orang tu memang dia punya minat dia kepada sukarelawan, tapi ada setengah orang pula
dia rasa sukarelawan tu bukan bidang dia, tapi bila dia dah terjun ke bidang tu baru dia rasa macam inilah apa yang aku suka. So mungkin ada sedikit pesanan kepada mereka. Okay, soalan yang baik dan sangat penting kot untuk kita bincangkan. Saya nak ajak para pendengar semua untuk kita ubah mindset sikit. Bila cerita tentang sukarelawan, bukanlah bermakna turun padang, buat kerja-kerja susah, berpenat lelah, berpeluh. Bukan cakap tu saja. Contoh kalau tanyalah, macam mana kami nak jadi sukarelawan dalam CGM? Mungkin kita akan kata, buat masa sekarang kita belum ada aktiviti khusus untuk sukarelawan. Trainingnya ke, on ground punya projek ke, mungkin tak ada sentiasa, akan ada waktu-waktu tertentu sahaja. Tapi apa inisiatif lain kita boleh buat sebagai sukarelawan, sebagai aktivis? Kita orang muda sekarang ni, ramai yang kita check, data-data kita, rupanya ramai yang bersama CGM adalah orang muda, umur lingkungan 25 sampai 38 dan sebagainya. Why not? Bila ada je berita-berita, bila ada je kempen-kempen daripada Cinta Gazam Malaysia sendiri, kita lah menjadi orang pertama yang akan baca dulu baca dan menyampaikan kepada orang lain. Kita ada setiap grup, setiap orang kita ni ada grup masing-masing. Kalau Puan Sabrina, Cik Puan Sabrina sendiri, saya sendiri, kalau saya tengok grup WhatsApp saya lebih 200 dah. Kita ada grup sendiri tau, kita ada circle sendiri. Tapi apa yang kita buat dengan networking yang kita ada? So sebagai sukarelawan yang tidak berdaftar ni, tapi Allah kira kan apa kita buat. Kita cuba bantu sekurang-kurangnya. Bila ada kempen baru, kita tolong sampaikan je. Betul. Benda tu nampak macam sikit, tapi kalau dah 10,000 orang buat benda sama, tak ke meletup. Betul. Sebab saya suka tengok kan, contoh orang Malaysia kita ni, rakyat Malaysia ada 32 juta orang. Seorang je pun bagi RM1, dah berapa ringgit? Faham? Berapa ringgit? Maksudnya aku macam 32 juta lah. 32 juta. Tapi yelah, kita tak dapat nak reach semua 32 juta orang tu. Dan 32 juta orang tu bukannya semuanya orang dewasa kan. Okay. Tapi soalan begitulah. Kalaulah semua orang menghulurkan sekurang-kurangnya RM1, maka kita akan dapat buat benda yang besar impaknya. Betul. Kalau kita tak mampu pun beri kewangan, kita bantu orang lain, mudahkan orang lain untuk bantu kita. Kat sini pun kita nampak kepentingan NGO sebagai perantara ataupun medium untuk menyampaikan tentang Palestin. Sebab saya yakin kalau NGO Palestin tak wujud dekat Malaysia ni, kita pun tak tahu input tentang Palestin. Betul. Yang kita hanya boleh tahu pun melalui kita bergantung kepada berita je lah. Tapi itu pun tak secukup mana yang kita mampu sampaikan. Maksudnya perbezaan input tu berbeza lah. Itu yang dapat kita nampak. Dan apabila Tuan Ajat cakap tentang 32 juta orang dekat Malaysia, kalau diberi sumbangan kepada seorang RM1 akan menyamai 32 juta ringgit. Sebenarnya saya juga tertarik dengan salah satu petikan daripada seseorang. Ni dia kata kita masih berada di fasa awal kepada untuk menyedarkan, apa orang kata, nak menggerakkan orang ramai supaya bantu mereka di Palestin. Sebab kebanyakan mereka yang tahu tentang Palestin ni hanya mampu memberi sumbangan. Kalau tak memberi sumbangan pun mereka akan mempertikaikan kenapa nak kena bantu Palestin. So kita berada di fasa awal dan saya yakin kita masih ada perjalanan yang jauh lagi untuk menyedarkan seluruh orang Malaysia untuk sama-sama bangkit bantu Palestin. Dan saya yakin satu saat memang akan capai benda tu. Cuma usaha daripada NGO Palestin ni, tak kira lah Cinta Gazam Malaysia ke Aman Palestin ke, semua kena berganding bahu. Betul? Betul. Okay, kita pun dah berada di penghujung rancangan. Sebelum itu saya ada 2 request. Request yang pertama, permintaan yang pertama, mungkin Tuan Ajak boleh tak ada, bukan teka-teki okay. Yang pertama, saya boleh kongsikan tak harapan dan juga impian Tuan Ajak untuk Cinta Gazam Malaysia? Harapan dan impian. Betul. Okay. Pertama sekali harapan lah. Saya tertarik dengan cerita yang disebutkan Cik Puan Sabrina tadi, dan teringat satu ceramah yang disampaikan oleh Prof. Abdul Fattah Al-Waisi. Dia bagi satu sisi yang menarik lah dalam kisah sirah sahabat tentang Nabi SAW. Kita tahu bila mana ada peristiwa Sayyidina Umar berlumba-lumba untuk bersedekah, dan dia melihat apa yang disumbangkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kita semua tahu cerita ni. Sayyidina Umar bagi separuh dan dia tunggu Abu Bakar bagi berapa. Abu Bakar bagi semua harta dia, dan hanya tinggal Allah dan Rasul yang kata. Now, cuba kita tengok point of view yang sedikit berbeza.
Macam mana Abu Bakar boleh bagi full semua? Apa bezanya dia dengan Umar radhiyallahu anhum? Maksudnya kita boleh tahu kefahaman Abu Bakar tu sangatlah berbeza dengan para sahabat yang lain. Kefahaman macam mana? Kefahaman tadi Cik Puan saya dah sebutkan tentang advokasi kan. Dia dah sampai level yang dia faham dan dia bertindak. Dan bertindak dia tak sama dengan kita lah. Kita ni bertindak, kita tabung lalu depan, kita bagilah RM1, RM10. Dia tak. Bila berlakunya Rasulullah seru, okey bagilah sumbangan, full dia bagi. Sebab apa? Faham dia tak sama dengan faham sahabat lain. So faham yang susah kita nak capai ni lah yang kita cuba usaha untuk terapkan pada diri kita dan juga orang lain. Saya bagi satu kisah lagi nak kaitkan cerita ni. Contoh bila mana Rasulullah wafat. Bila Rasulullah wafat, semua orang sebelum Rasulullah wafat, bila Rasulullah bagi tahu ini adalah khutbah terakhir kan. Risalah Islam tu dah selesai. Semua orang gembira. Tapi bila Sayyidina Abu Bakar dengar, dia sedih. Sebab apa? Sebab dia tahu maksudnya dah tamat tugas Nabi, maksudnya dah hujung nyawa lah. Sayyidina Abu Bakar je yang sedar benda tu. Maksudnya dia di kalangan sahabat-sahabat lain another level kefahaman dia. Bila Rasulullah wafat, dia sahaja yang boleh menghentikan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sangat marah. Siapa kata Rasulullah wafat, aku pancung dia. Sebab apa? Tak, Rasulullah tak wafat dan dia cuma berjumpa dengan Allah seperti mana Nabi Musa berjumpa dengan Allah. Tapi Sayyidina Abu Bakar boleh berjumpa dengan Sayyidina Umar, bagi tahu dia sedarkan Sayyidina Umar, tak, memang Rasulullah dah wafat. Dan macam mana Sayyidina Abu Bakar, padahal Sayyidina Abu Bakar paling rapat dengan Nabi lah, dia yang paling sedih. Tapi dia boleh kawal sabar dan dia boleh bantu umat Islam untuk faham keadaan masa tu. So orang inilah orang yang sama yang memberi donation ataupun yang memberi segala apa yang dia ada secara keseluruhan. Kefahaman itu yang kita nak capai. So itu harapan saya lah, suatu hari nanti kita boleh bantu orang, termasuk diri kita sendiri, untuk faham sampai tahap tu. Dan impian ni adalah yang terakhir. Pastinya saya bukan nak tengok macam mana Cinta Gazam Malaysia sahaja berkembang sehingga dapat membebaskan Baitul Maqdis. Tapi kita nak tengok macam mana satu hari nanti bila kita dah menang, bila kita dah dapat bebaskan Baitul Maqdis, bagaimana peranan setiap daripada individu dan setiap daripada organisasi ini dalam nak menguruskan kemenangan tu. Atau orang sebut memenuhkan mengisi kemenangan. Sebab saya percaya kalau dalam keadaan tak menang ni, yang susah ni pun, yang kita berada di bawah sekali dalam sejarah ni pun bergaduh, bagaimanalah bila kita dapat sesuatu yang sangat besar. Sebab siapa yang pegang Baitul Maqdis, dia menguasai dunia. Betul. Bagaimana umat Islam, NGO ni bila dah menguasai dunia, bila dah bebas Baitul Maqdis, macam mana nak bersatu untuk kita melaksanakan apa yang Rasulullah suruh lah kan. Saya rasa itulah kot impian, nak tengok orang bersatu. Susah. Hebat. Betul. InsyaAllah kita akan saksikan benda tu. Dia mungkin sekarang nampak mustahil, tapi tak mustahil sebenarnya kalau ilmu tu ada dalam diri kita. Maksudnya bila kita mengamalkan ilmu, jadi benda segalanya tak mustahil untuk kita capai. Okey, dekat depan Tuan Ajoy ada satu bekas yang mengandungi beberapa nama staf kita. So Tuan Ajoy pilih satu nama dan buka nama tu, dedahkan siapa orangnya, dan bagi satu perkataan positif yang menggambarkan orang tu. Hakim. Hakim Terima kasih videografer kita Hakim dan Sul. Ni Syahidatul. Satu perkataan satu perkataan yang menggambarkan satu perkataan positif yang menggambarkan peribadi ataupun yang orang kata macam ialah apa yang mendescribekan tentang Syahidatul ni. Satu perkataan positif je. Happy go lucky. Happy go lucky tu 3 patah perkataan. Cheerful. Cheerful. Okay, cheerful. So mungkin ada yang tertanya, siapa Syahidatul ni, kenapa dia dianggap sebagai cheerful oleh Tuan Ajoy. So kepada mereka para pendengar podcast Cinta Gazam Malaysia, kalau kalian nak beli buku Sedekat di Penjara Terbesar di Dunia dan dia punya kesinambungannya Seinci dari Kematian, boleh dapatkan daripada kami. Kalau nak reach kami sahaja di laman media sosial, iaitu Facebook, Instagram, YouTube
dan juga Twitter. Kalau korang nak dapatkan maklumat ataupun perkembangan tentang Palestin, just follow je kita orang, sebab kami akan sentiasa menyampaikan perkembangan terkini tentang Palestin, insya-Allah. Setakat itu sahaja. Terima kasih kepada Tuan Ajwad kerana sudi meluangkan masa. Dia pun dah macam rushing ni nak keluar daripada sini. So semoga selamat maju jaya kepada Tuan Ajwad untuk hari-hari yang mendatang, dan juga jangan lupa untuk terus bersama dengan Semeja bersama Cinta Gaza Malaysia. Dan jumpa lagi pada lain segmen, insya-Allah. Assalamualaikum dan bye-bye.